Inilah keadaan semasa pokok Colocasia mojito kesayangan kami. Ini cukup cantik. Kami beli pada 10 hari bulan 11. So masa saiz beli besar ni je kan. Selai daun je kami dapat. Selepas 3 bulan alhamdulillah nampak tak kat situ. Dah ada anak dah satu. Kita pakai pasu kecil saja. So bila dah ada anak ni, dah berkeluarga, kita pindahkanlah ke pasu besar. Okey. Supaya dia dapat buah anak lagi. Dan kita bagi daun dia lebih lebar. Lebih pertumbuhannya lebih cantik. Kami pakai pasu ni. Pasu bersaiz besar. Dia punya permukaan dia lebar untuk memudahkan pengurusan kita lah nanti. Dan selain daripada dia nampak cantik lah. Ini beli kat DIY. So lubang ni kita tutup. Lubang ni kami tutup dengan kulit-kulit kerang. Kulit cengkerang ni. Tutup dengan cengkerang. Supaya tanah tu tak mudah untuk keluar lah. So kaedah kami lebih suka menggunakan kaedah bukan rendam terus sampai air bertakung. So kita buat kaedah letak besin kat bawah. Ini besin yang telah pun ditebuk lubang. Ada 2 lubang kat sini. Sini 1. 2 lubang di kanan. Dan kita akan tindankan dia. Tindankan pasu. So ini tapak pasu tu, bahagian bawah pasu, dia tak rapat terus tau kepada bahagian bawah besin. Tapi sama ada rapat ataupun tak tu sebenarnya tak menjejaskan pertumbuhan lah. Okey saja. So dengan cara ni kita boleh membekalkan air yang cukup kepada pokok. Ada takungan, ada safety dekat sini. Jadi kalau kita tinggal 3-4 hari tu tak ada masalah. Kita dah bagi bank dah dekat bawah ni. Kami suka kaedah macam ni. Kita rendam separuh lah. Kena separuh kan. Macam tu. Sebab sebelum ni kita buat kaedah untuk kaedah rendaman. Maknanya lubang tu semua kita tutup pakai silikon. Air tak ada ruang untuk keluar. Biarkan bertakung sampai ke permukaan atas. Suluh yang keluar tu reput. Selepas pada tu saya pun tak berani dah lah nak guna kaedah yang kaedah rendaman sampai air bertakung. Nampak pertumbuhan yang kita buat kaedah macam ni cantik lah. So kita buat kaedah macam ni juga untuk mojito. Lepas tu kita isi tanah. Ini tanah campuran yang kami hasilkan sendiri. Tanah campuran yang kami hasilkan sendiri. So bila kaedah rendaman ni, kita tak risau sangat dengan kemasaman tanah, pH tanah yang rendah. Sebab kalau rendam terus kemungkinan tanah tu boleh jadi masam, lebih mudah jadi masam. Okey, tengok akar dia pada penuh kan. Tengok akar dia cantik. Lepas keluarkan pokok daripada pasu asal, terus masukkan dalam pasu baru tanpa buang tanah lama. Lepas tu kalau kita nampak ada akar-akar yang reput, akar-akar hujung yang reput biasanya, yang tu kita potong dulu sebelum masukkan ke dalam pasu yang baru. Ratakan tanah dalam pasu baru dan sesuaikan dengan paras yang kita nak bila dah siap tanam nanti. Kami taburkan keliling pasu baja kopi amino ni sebelum penuhkan tanah dalam pasu. Anggaran dalam 10 gram macam tu. Lepas tu tambahkan lagi tanah sampai tinggi sikit je daripada tanah asal.
padatkan tanah dalam pasu untuk memastikan akar tu dapat tumbuh memenuhi pasu ataupun media tanah yang baru. Macam biasa, kami ni suka letakkan tarikh untuk setiap aktiviti. Jadi kita boleh tengok perkembangan pokok-pokok kami ni ikut tempoh masa dia. Bila baru pindah pasu ni, kita tahu pokok dalam keadaan yang perlu sesuaikan diri dengan media yang baru. Jadi kita tak nak pokok ni stres. Kita potonglah daun yang paling tua ni. Okey. Daun yang paling tua. Kita buang satu daun. Okey, supaya akar lebih cepat. Kita bagi tumpuan supaya pokok ni mengeluarkan akar yang banyak dan pokok pun lebih cepat tumbuh. Okay, kami juga suka letak kulit-kulit kerang ni, kulit-kulit siput ni kan, cengkerang-cengkerang ni dekat atas, supaya nanti masa bila kita siram tu, tanah tu kita dapat protect tanah atas tu. Kadang bila kita selalu siram ataupun hujan tu dia terpercik kan, ataupun kalau kita bila selalu siram tu kena direct pada tanah atas tu dia boleh jadi padat. Okay, lepas tu kita dah boleh siram lah. Permulaan ni kami pakai air pahit sahaja. Selepas pucuk baru terbentuk, yang kita nampak pucuk tu pun okey. Sesekali kami akan siram, dalam seminggu sekali ke kami akan siram dengan cuka kayu. Cuka kayu ni boleh mengelakkan benang dalam media tanaman. Siram ni sampailah dia keluar lilihan dekat tempat lubang keluar air, lubang overflow tu. Okey, kita siram sampailah keluar air. Lubang overflow ni bukan saja untuk mengalirkan air lebihan, tapi juga bertindak sebagai pengudaraan kepada akar. Bahagian sini kan tertutup rapat, tak ada ruang udara, jadi lubang tu lah yang akan berfungsi sebagai lubang overflow dan juga pengudaraan akar pokok. Okey, kita ada rezeki kita kongsikan perkembangan dia selepas seminggu. Okey, terima kasih. Okay, inilah keadaan pokok mojito kami. Selepas seminggu dipindahkan ke pasu yang lebih besar dengan kaedah, kita buat kaedah rendaman tanpa air bertakung ke atas permukaan tanah. Yang ini yang daun baru yang terbentuk selepas kita pindah pasu. So, selepas seminggu, maknanya dalam masa seminggu ni dia ada satu daun dan dia dah mula keluar lagi daun baru satu lagi. So yang menariknya, yang paling bestnya adalah seminggu yang lepas masa kita tukar pasu baru ada satu anak ni, yang ni. Selepas seminggu dia bagi kat kami lagi 3 anak. Satu, yang ni 2, yang belakang ni ada satu lagi. Yang ni 3. Alhamdulillah, maksudnya kaedah ni dan tanah ini dengan pokok mojito dan kaedah rendaman dekat bawah ni saja. Buat masa ni dekat tempat kami ni, dekat rumah kami, dekat laman kami, kaedah yang kami nampak sangat-sangat sesuai lah. Pertumbuhan dia pun cantik, daun baru yang keluar pun cantik. Nampak? So, ada keluar lagi daun baru, maknanya seminggu sekali dia keluar daun baru. Ada anak lagi. So kami akan teruskan dengan kaedah macam ni lah untuk colocasia di dalam koleksi laman keladi kami. So daunnya pun, daun baru ni pun lagi besar daripada daun yang lama. Tengok dia punya perbezaan dia. Maksudnya pokok ni subur lah. Ini yang daun lama,
nampak dia dah ada penyakit, dah ada simptom penuaan tu, walaupun cantik di pandangan mata, jadi kita tak payah sayang lah, kita buang sahaja untuk supaya zat-zat yang ada, baja yang ada, pertumbuhan pokok ni dia boleh tumpu kepada pembentukan daun yang baru. So yang lama ni kita buang, tak perlu sayang. Okey, itu saja perkongsian. Jadi tinggallah 3 daun. Walaupun 3 daun ni yang aktif untuk menjalankan fotosintesis untuk pembesaran pokok. Okey, terima kasih untuk perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.